Baik, insya-Allah kita boleh mula kot nah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi syamil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu. Sebenarnya very last minute kita buat keputusan untuk nak buat satu live kerana malam ni ada program solat hajat dan baca maksurat di Rimbunan Kasih, dan alhamdulillah kita telah pun selesai. Jadi insya-Allah kita ambillah sedikit kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita menghidupkan suasana ingat memperingati di antara sesama kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah rahmat dia, barakah dia. Jadi antara perkara yang penting dalam kehidupan kita ini ialah kita sama-sama merasai bahawa kehidupan itu sebenarnya yang paling penting bukanlah sekadar hidup. Kalau hidup ni binatang pun hidup, virus pun hidup, bakteria pun hidup, ataupun khinzir pun hidup. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, semalam Allah izin datang seekor khinzir di Rimbunan Kasih, datang di sini. Dia setelah kita membersihkan kawasan di belakang, di sebelah belakang ladang, kawasan tu ada pokok-pokok dan sebagainya, rumput-rumput lah, kita bersihkan, kita racun, kita apa sebenarnya. Jadi agaknya makanan-makanan tu hilang habis, tegaknya ular ke apa semua pakat lari belaka. Maka Allah izin malam semalam datanglah tetamu yang tidak diundang, badannya besar, gemuk, gempal, kedempul. Kemudian dia datang dengan keadaan mencari makanan lah, habis tong-tong sampah. Ini datang pukul 12 lebih lah, orang ramai dah tidur lah. Datang, kemudian dia pun menyelinap masuk ke dalam kawasan. Kemudian dia mencari tong sampah, dia mencari sisa-sisa makanan, dan kemudian dia mengganggu nursery. Ada nursery yang dikacaunya, dan tak ketinggalan kasut. Kasut di depan pejabat di Rimbunan Kasih pun ada salah seorang daripada kasutnya tu telah ditendangnya, disepak jadi macam bola, sepak jauh-jauh kan, macam itulah. Jadi alhamdulillah kita sentiasa merasakan bahawa kehidupan kita di dunia ini sebenarnya penuh dengan ujian, cobaan. Kadang-kadang ujian tu kita rasa, kadang-kadang kita tak rasa. Kita ingat kita tidak diuji, tapi rupa-rupanya setiap saat kita diuji. Apa ujiannya? Bagaimana kita ni nak menjadikan hidup kita ini penuh dengan kesyukuran, syukur ke Allah. Dan bagaimana kita nak jadikan hidup kita ini sabar, penuh dengan kesabaran. Dan akhirnya dengan syukur dan sabar itu kita menuju kepada redha Allah. Redha kepada segala apa yang ada. Ini merupakan satu ujian lah. Jadi kadang-kadang kita rasa kita ni macam tak diuji.
Macam tak ada apa-apa kan, tapi rupanya diuji. InsyaAllah malam ni saya akan cerita sikit ujian-ujian kita ni. Saya akan bacakan beberapa perkara yang penting, termasuklah titah diraja ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar. Jadi akan saya cuba sebut, tengok sikitlah apa titah Baginda Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, insyaAllah. Jadi sebelum itu saya nak bacakan sikitlah sebagai peringatan pada kita beberapa hadis yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan yang berlaku di akhir-akhir zaman itu. Kita baca hadis ni, kita ulang kaji lah, ulang kaji. Slow connection. Slow connection. Tolong, mungkin tak boleh pakai internet sana. Satu je internet. Jadi tak izin. Bismillah. Jadi kita santai-santai noh. Santai-santai. Sebab semalam dah kena attack dengan khinzir. Tapi seko je alhamdulillah. Seko je. Jadi tak adalah ni sangat ni. Okey. Baik, yang pertama sekali saya nak bacakan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Yang telah berkata, yang telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hampir sampai satu masa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana tidak tinggal lagi daripada Islam. Jadi Islam ni tak ada dah melainkan nama. Macam itu. Jadi maknanya sampai satu masa nanti tidak ada apa daripada Islam tadi melainkan nama. Dan tidak tinggal lagi daripada Al-Quran kecuali tulisan. Jadi Al-Quran pun tinggal tulisan saja kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid-masjid tersergam indah, masjid hebat, indah, tersergam. Kubah paling besar di dunia ada kat Malaysia. Masjid yang hebat ada kat Malaysia kan, dengan teknologi dan sebagainya. Tetapi masjid-masjid tersergam indah tetapi kosong dari hidayah. Kosong daripada hidayah. Hidayah tak ada. Bukan orang nama hidayah kan. Petunjuk Allah. Macam mana tak kosong kan? Mungkin orang yang nak berceramah tu hanya orang tertentu je diberikan kebenaran berceramah. Orang yang tak diberi kebenaran mungkin tidak dibenarkan. Walaupun orang tu orang yang kita kata baik, soleh, takwa dan wara'. Jadi ulama-ulama mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ulama di zaman di mana Islam tinggal nama ni. Jadi Quran tinggal tulisan saja. Masjid kosong daripada hidayah. Jadi ulama-ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Jadi ulama yang Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW ini sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit. Jadi ulama dia menjadi sejahat-jahat makhluk. Daripada mereka berpunca fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali. Jadi fitnah ni bermula daripada mereka sebab mereka ni mungkin memberi fatwa-fatwa yang mengikut arus Dajjal ataupun mengikut arus internasional. Yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fasa yang ada pada hari ini, jumhur ulama yang mengkaji. Ulama yang mengkaji, bukan ustaz yang tak mengkaji. Bukan ustaz yang baca hadis saja ataupun baca Quran sahaja ataupun ustaz yang baca kitab sahaja, tak mengkaji. Ulama yang mengkaji, yang memahami Al-Quran dan hadis dan memahami kawaid fiqhiyah, memahami kawaid harakiyah, kaedah-kaedah fiqh dan kaedah-kaedah haraki. Minta maaf sekejap. Ini signal low. Telefon tak stabil. Letak kat sini. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di mana pada masa itu nombor satu yang dikata jahat ulama. Kenapa? Kerana berpunca fitnah daripada mereka. Janganlah kita sebut siapa-siapa nama orang soleh kat sini, orang alim, jangan. Ini cuma peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita kadang-kadang nampak orang tu baik, alim, nampak orang tu ada kekuatan ilmiah, ilmu akademik, mungkin PhD, mungkin dia pakar dan sebagainya, tetapi Nabi gambarkan fitnah bermula daripada ulama. Di akhir zaman lah, di akhir zaman. Di mana fitnah itu digambarkan oleh Rasulullah SAW berpunca daripada mereka. Ini mungkin fatwa yang mereka buat. Fatwa-fatwa yang mereka laksanakan. Contohnya, fatwa yang menunjukkan tentang apa-apa sesuatu perkara, mereka tak ada ilmu.
Sebab tu berjayanya pihak penjajah bila dia memisahkan ulama yang belajar Islam ni dengan sains. Jadi ulama dia terpisah dengan sains. Jadi tak tahu sains. Dia tahu sains, dia ikut saja. Minta maaf lah, saya tak cakap siapa-siapa, no. Kita buat muhasabah sebab Nabi sebut dalam hadis ini. Jadi kemudian lepas tu ulama-ulama yang tidak tahu sains dan kemudian tidak tahu sosiopolitik, keadaan pergerakan geopolitik, sosiopolitik, sosioekonomi yang berlaku pada hari ini, yang semua itu sebenarnya termasuk di dalam lingkungan Islam. Islam dia menyeluruh semua sekali, tapi dia tak tahu. Dia cuma tahu berceramah saja. Berceramah pun berceramah apa yang dia bawa, yang dia belajar saja. Jadi ulama-ulama ni kadang-kadang bila dia minta untuk memberi fatwa, maka tiba-tiba fatwanya itu menyamai kehendak-kehendak kepimpinan nafsu. Kepimpinan yang mengikut nafsu. Bukan kepimpinan yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Ini Nabi gambarkanlah. Jangan tulis nama siapa-siapa, saya minta. Kita bukan nak cerita pasal siapa-siapa. Kita nak cerita pasal hadis Nabi yang menggambarkan antara sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit ketika keadaan fitnah berleluasa ialah ulama. Jadi kata Nabi, dari mereka berpuncanya fitnah. Fitnah bermula daripada mereka dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Jadi punca fitnah itu datang mungkin daripada fatwa yang mereka beri. Fatwa yang mereka beri yang tidak kena dengan realiti harakiyah. Jadi harakiyah. Dia ada fiqh haraki. Dia ada fiqh haraki maknanya fiqh yang berkaitan dengan tajdid contohnya. Berkaitan dengan kebangkitan umat di akhir zaman. Kebangkitan umat di akhir zaman macam mana? Macam mana nak bangkit? Jadi ulama-ulama yang mungkin tidak memahami akan tajdid amal Islam, maka dia akan kata kita kena ikut apa yang ada pada kehendak kepimpinan. Sedangkan kepimpinan tu mengikut nafsu. Kepimpinan tidak bertakwa. Dia cakap aja pandai. Dia cakap pandai ataupun dia nampak baik tapi sebenarnya tidak menjaga takwa. Di belakang orang rosak. Dengan skandalnya, dengan corruptionnya dan sebagainya lah kita nampak pada hari inilah. Jadi dia mengikut kepimpinan pula. Dia kata kepimpinan ni lah dia kata sebagai ulil amri. Ulil amri, betul? Kepimpinan ni ulil amri. Tetapi kalau ulil amri itu mengajak kepada maksiat dan mungkar, mengajak pada kerosakan, kita tak boleh ikut, kan? Tak boleh taat pada makhluk, pada perkara yang mungkar. Ini semua orang tahu dah, kan? Jadi ini antara perkara-perkara yang berlaku. Yang Nabi gambarkan sini berpuncanya fitnah itu daripada ulama. Ulama yang tak faham lah maknanya. Ulama yang bukan tak faham apa. Yang pertama, mereka ni hanya mengikut arus, ikut arus. Sehingga keluar daripada lidah mereka, daripada hati mereka yang ditunjukkan oleh lidah mereka, dia kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tak boleh cakap benda yang susah-susah, berat-berat. Nanti kita akan menghadapi kesusahan. Tak boleh. Ini benda yang saya nak sama-sama tekankan pada malam ni jugalah. Tentang beberapa perkara yang kadang-kadang kita melihat akibat daripada orang-orang alim yang hanya mengikuti ilmu-ilmunya sekadar yang dikatakan sebagai ilmu syarak tadi, yang sekadar kefahaman-kefahaman dia, mengikut kefahaman dia, tidak mengkaji. Dia tidak mengkaji pun. Kalau dia mengkaji, mungkin nak tengok sahih ke tak sahih hadis ni. Setakat tu je. Mungkin ataupun nak tafsir ayat ni daripada tafsir yang mana satu. Tafsir daripada ulama salaf ataupun ulama khalaf. Mungkin dia mengkaji satu-satu tafsir, sekadar tafsir. Kebanyakan mereka melihat tafsir daripada zaman-zaman ketika mulkan a'dhan. Mulkan kerajaan di bawah raja yang menggigit. Nabi sebut. Raja yang menggigit. Nabi SAW sebut. Maksudnya raja itu terpaksa pegang. Sebab dah mula rosak. Itu pun ada ulama-ulama yang mengeluarkan kitab dan sebagainya. Fatwa. Jadi fatwa banyak mulkan a'dhan. Ke zaman ketika raja-raja pemerintahan Islam masih ada. Jadi ulama-ulama macam itu dia bercakap, berkisar kepada perkara-perkara yang diperlukan masa itulah. Ataupun zaman-zaman ketika Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin. Ataupun zaman-zaman ketika Nabi ada. Jadi
Para ulama ni melihat masa Zami ada, itu suasana dia, itu fatwa dia. Ataupun ketika Khulafa Ar-Rasyidin, itu zaman dia, itu fatwa dia. Ataupun kerajaan yang Islam yang dah lemah tapi masih lagi kerajaan Islam. Mereka terlupa bahawa ada fasa yang keempat yang disebut mulkan jabarian. Iaitu kerajaan kepimpinan yang memaksa. Diktator yang digambarkan sebagai kerajaan yang zalim. Jadi kepimpinan dunia yang zalim pada masa di fasa yang keempat. Jadi kadang-kadang ulama-ulama kita dia tak kaji, dia tengok je. Jadi sebab tu kadang-kadang saya minta maaf saya sebut kat sini malam ni. Kadang-kadang kita berbincang sampai waktu nisfu Syaban keluar hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu' yang dijadikan sebagai fadilat. Kemudian ulama-ulama, the so-called ulama yang kata mengutamakan kepada salafus salih kritik semua hadis-hadis dhaif tu. Tak boleh baca Yasin 3 kali, 5 kali, 7 kali malam nisfu Syaban. Maka keluarlah perdebatan-perdebatan berkaitan dengan baca Yasin ni boleh tak boleh malam nisfu Syaban. Contohlah, contoh. Jadi kita duk cakap benda-benda yang sama. Besok nak masuk Ramadan pula, isu tengok anak bulan pula. Isu tengok anak bulan. Hari ni puasa ke? Hari ni dah mula puasa ke? Belum lagi. Isu tengok anak bulan pula. Orang ni ada pandangan ni, orang ada pandangan ni. Jadi kita lihat, tak habis-habis kita bincang dengan perkara-perkara yang sebenarnya ulama salafus salih, ulama yang terdahulu daripada kita dah bincang dah. Jadi kita duk sibuk bincang benda yang mereka dah bincang. Jadi yang peningnya ialah rakyat ataupun umat yang tak ada ilmu. Itu pening kepala. Nak ikut siapa ni? Baca Yasin ni macam betul. Tiba-tiba ada orang kata pula bid'ah. Bid'ah ni pula sesat. Dalalah. Dalalah ni pula finnar, masuk neraka. Nak baca Yasin. Kita nak baca Yasin malam nisfu Syaban. Contohlah. Malam lain pun baca Yasin. Kita tak baca Yasin. Tapi bila sampai malam nisfu Syaban, mula orang sebut pasal bid'ah. Tak bid'ah, tak bid'ah. Bid'ah tu bid'ah hasanah. Ada pula yang kata bid'ah dalalah dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang rendah yang difikirkan oleh para kita kata orang-orang so-called alim yang ada pada hari ini, yang hanya melihat kepada perkara-perkara yang telah pun dibincangkan oleh ulama dahulu. Ambil ajalah pandangan mana-mana ulama yang saleh, yang salafus saleh ni, ataupun ulama-ulama yang khalaf. Kalau kita yakin dengan pandangan A, hujah A daripada orang-orang imam-imam yang dah kita kenali tadi, ikut ajalah. Tak payah nak kutuk orang lain pula. Itu ulama dah bincang dah hujah semua. Jadi sedangkan perkara yang penting ketika mana kita menghampiri 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. 100 tahun kejatuhan Osmaniyah, yang paling penting pada hari ini bukan bincang pasal sunnah ni ke tak sunnah ni ke, bid'ah ni tak bid'ah ni. Hak itu ada khilaf, ada perbezaan pandangan ulama. Yang itu masing-masing terpulanglah nak ikut yang mana. Sebab kita tidak ada Amirul Mukminin. Walaupun ada orang kata yang di Pertuan Agong tu Amirul Mukminin. Ada saya dapat. Kita ni kena ikut yang di Pertuan Agong kerana itu Amirul Mukminin. Jadi ada orang berpandangan begitulah. Sebab ini ulil amri, kita kena ikut dia. Mereka kata tak apalah kalau tuan berpandangan yang di Pertuan Agong sebagai Amirul Mukminin, tak apa, tafadhal, ikutlah itu pandangan tuan, tak apalah. Tapi jangan memaksa orang lain yang kata Amirul Mukminin masih tak ada lagi. Sebab Amirul Mukminin dia ada sifat dia. Dia ada kriteria dia. Kita tengok apa kriteria Khulafa Ar-Rasyidin. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang mana? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dan juga kita kata khalifah-khalifah yang selepasnya, Bani Umayyah lah, Bani Abbasiyah dan sebagainya, sampai yang terakhir Osmaniyah. Jadi kita lihat hari ini, tak apalah tuan nak ikut Amirul Mukminin yang digambarkan yang di Pertuan Agong tu Amirul Mukminin, tak apa, tafadhal. Itu tuan punya pandangan. Tapi yang ni pula kata bukan, Amirul Mukminin tak ada lagi. Jadi yang nak dinanti ni, yang nak tajdid ni ialah Amirul Mukminin. Tapi yang penting kita kena faham di sini,
ialah bagaimana Nabi SAW menggambarkan bahawa kita berada di mulkan Jabarian, iaitu satu kepimpinan dunia yang ada pada hari ini yang sebenarnya memaksa umat Islam untuk tunduk pada mereka. Untuk tunduk pada mereka. Saya bagi satu contoh, simple contoh. Kan, apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Jumhur ulama kata apa yang berlaku batil. Tak kiralah ulama yang mengelarkan diri sebagai orang tasawuf, orang tarikat, orang salaf, dan orang haraki, tak kiralah siapa. Ulama-ulama yang ada, jumhur kata wajib kita tolong sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin yang dianiaya oleh Zionis. Tak kiralah kan, yang benar kata Hamas tu benar tak benar ke apa, tak kira. Dia kena tolong, wajib tolong. Jadi ini jumhur ulama. Kalau tak ijma' pun jumhur ulama. Ijma' ni semualah kan. Jadi kemudian kita lihat sini, begitu juga isu-isu yang berlaku kepada umat yang ada pada hari ini. Yang mana ramai umat kita yang mula dah mengikut arus liberal, mengikut arus sekular, mengikut arus-arus yang sesat. Banyak. Jadi kita kena tengok hari ini sebenarnya benda yang kita nak kena bincang, benda yang kita nak kena fikir, benda yang kita nak kena berbahas ialah perkara yang berkaitan dengan qadiyah Islamiyah, permasalahan Islam yang hakiki, yang asasi, yang sebenar. Bukan kita bincang pasal baca Yasin bid'ah tak bid'ah. Hak tu ulama dulu dah bincang. Dah bincang dah. Bid'ah tak bid'ah, bid'ah tak bid'ah. Jadi dah bincang. Kita ikutlah pandangan mana-mana satu ulama yang muktabar, yang salaf, yang khalaf, yang ada berkenaan isu-isu tersebut. Tak payah nak gaduh-gaduh dah. Kita nak bergaduh buat apa? Jadi umat yang ni pening kepala. Pening kepala. Dan di sinilah kita lihat bagaimana kepeningan itu yang berpunca daripada fatwa-fatwa yang tidak memahami realiti wakil yang ada pada hari ini. Wakil musuh, tak faham wakil musuh. Tak faham wakil musuh. Sedangkan Nabi SAW telah pun mengingatkan kita, kamu akan mengikut kan musuh-musuh tadi sejengkal, sehasta, sehingga sampai masuk lubang biawak pun kamu akan masuk lubang biawak. Jadi Nabi dah bagi amaran. Umat akan masuk dalam lubang biawak. Ulama yang tidak mengkaji akan masuk dalam lubang biawak. Nabi dah bagi amaran dah. Dah bagi amaran dah. Maknanya lubang biawak tu habislah. Masuk lubang biawak, jadi bangkai lah, jadi makanan biawak lah kita. Macam itu. Hadis As-Sauban tentang macam mana umat dunia akan keliling kamu, makan kamu berpenyakit al-wahan. Jadi kita tidak melihat perkara yang sebenarnya sepatutnya kita berfikir. Sepatutnya kita berfikir. Banyak benda yang kita kena fikirkan. Yang sepatutnya menjadi pimpinan, menjadi hala tuju, menjadi rujukan kepada ummah untuk bangkit. Sebab tu dalam hadis ini Nabi gambarkan sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit daripada kalangan ulama. Saya bukan nak kata ulama ni penjenayah apa, tak. Tapi dia merosakkan ummah. Kenapa? Dari mereka berpuncanya fitnah dan kepada mereka fitnah akan kembali. Jadi akhirnya kembali kepada mereka. Kenapa? Mereka sendiri akan rosak. Mereka sendiri akan rosak. Ini hadis yang pertama. Ini pesanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya sepatutnya menjadikan kita berfikir. Ulama sebagai punca fitnah, ulama sebagai penjenayah, ulama sebagai makhluk yang paling jahat, Nabi sebut. Jadi para ulama kena berfikir. Hari ini jangan asyik nak bertembung saja dalam ceramah-ceramah. Yang A cakap pasal B, yang B cakap pasal A. Dan akhirnya umat pening kepala, nak ikut mana ni? Tak tahu nak ikut mana. Akhirnya mereka lari daripada ulama, mereka pergi ke konsert Coldplay. Coldplay kan. Konsert duduk dekat Bukit Jalil ke mana tu kan, terkinja-kinja, terlompat-lompat. Itulah rujukan mereka. Keluar pula satu fatwa kan, habis tiket dah beli takkan tak pergi, takkan batalkan. Tiket dah beli takkan batalkan, membazir namanya. Ada pula fatwa tentang Coldplay.
menyokong Coldplay. Kalau dah batalkan pertunjukan tu, kan, dah batalkan pertunjukan tu, tak boleh bagi sebab dia melanggar etika, melanggar akta, melanggar perlembagaan negara Malaysia ini, kan, satu jenayah contohnya. Gantikanlah dengan yang lain, bukan tak boleh. Janganlah ganti dengan musabakah baca Quran pula, kan. Nanti orang yang nak pergi tengok konsert, tengok-tengok orang baca Quran, marahlah dia. Kenapa tak dapat dengar? Tak dengar? Dengar tak? Tu cek. Dengar ke tak dengar? Jadi nak sebutkan sini, saya dengar. Sebab saya bercakap, saya dengar. Nanti saya cek sekejap lah. Saya cek sekejap. Boleh dengar tak? Testing 1, 2, 3. Dengar tak? Dengar. Zul Husni kata dengar. Oh, ramai nak masuk. Saya onkan. Saya approve dulu lah. Ramai nak masuk. 45 orang nak masuk. Dengar kata Zul. Maknanya bukan saya punya masalah kat sini. Masalahnya masalah Kak Zamini punya lah. Bukan masalah kita. Tu tengok dia punya handphone ke apa ke. Baik. Jadi nak sebut kat sini, masalah kita nombor satu ni, kan, kenapa umat hari ni tidak boleh bersatu? Kenapa umat ini dalam keadaan yang confused? Kerana alim ulama'nya berpecah. Tak kira lah ada PhD tak ada PhD. Tak kira lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah pula kat ulama'. Ada orang alim yang baik, ada. Kan? Tapi orang yang ada kepentingan pun ada juga. Orang yang ada kepentingan pun ada. Baik. Di sini kita lihat, Nabi menggambarkan masjidnya indah, besar. Masjidnya indah, besar. Tetapi sepi, jauh daripada hidayah Allah. Ini Allah tegur kita melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegur kita kena hidupkan masjid. Sepi kat mana sepi? Sebab masjid hanya sekadar tempat solat. Itu pun besok kalau berlaku disease X datang, kan, dia kata apa? Disease X datang, bila berlaku yang tu, maka dia kata tak boleh pergi masjid dah kalau tak ambil vaksin. Tak boleh pergi masjid, dia kata. Jadi macam itu pula. Dan kemudian malahan dipaparkan dalam akhbar-akhbar ini, masjid menjadi tempat maksiat pula. Tempat maksiat pula. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kamu masuk dalam lubang biawak. Sekalipun kamu akan mengikuti mereka, dan mereka akan, orang Islam akan ikutlah. Apakah mereka Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Ya, siapa lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Muslim. Dan sebut kat sini, kan, inilah isu kena bincang. Kenapa kita duk follow LGBT? Kenapa kita duk follow gay boleh kahwin dengan laki-laki, kahwin dengan laki-laki? Kenapa kita masih bangga dengan riba dan kapitalis? Sedangkan kita nak menjadi madani, Malaysia madani. Malaysia yang mengikuti apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Madinah, madani. Kenapa kita masih duk fikir nak follow riba? Kenapa kita masih nak fikir nak follow fiat money yang tidak diikat dengan gold? Ini semua adalah perkara-perkara yang patutnya ulama kita bincang. Ustaz Zaharuddin contohnya yang hebat dalam ekonomi kena bincang. Kita kena kembali semula kepada bagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam buat. Barulah kena tema madani tu, Malaysia madani. Kembali kepada Madinah. Bukan kita nak kembali kepada zaman unta. Digambarkan kembali kepada zaman unta. Bukan. Kita nak kembali kepada asas-asas kemuliaan manusia yang ada pada masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kembali balik. Barulah jadi Madinah. Madinah menjadi madani. Madani. Apa madani tu? Bila dia tanya, kita pun fikir apa benda madani ni? Apa benda? Kita pun tak tahu. Rupanya mungkin dimaksudkan kembali kepada zaman Madinah. Zaman Madinah kita tak ada, zaman Madinah Nabi tak ada riba. Tak ada riba, buang riba. Habis nanti kita diboikot oleh seluruh dunia. Seluruh dunia boikot kita. Seluruh dunia nak hancurkan Malaysia, nak hancurkan negara kita. Tapi sekiranya Allah tidak izin, tidak berlaku.
Di mana kita punya kita keyakinan kepada Allah berbanding dengan keyakinan kepada manusia, pada makhluk. Ini semua jejak langkah sehasta, sejengkal pergi mengikut Yahudi dan Nasara, akhirnya masuk dalam lubang, tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar dah. Kita ni macam dia kata, tak boleh lah nak lawan. Kapal kita kecil je macam sampan, nak lawan dengan, kan, kita kata kapal fighter, kapal super carrier yang ada orang Cina. Pernah sebut seorang Menteri Pertahanan menyatakan bahawa kita ni mana boleh nak lawan negara Cina besar tu. Kita ni mana boleh nak lawan Amerika. Takkan kita nak lawan Amerika. Kita ni tak boleh nak lawan Zionis. Sekutu Zionis kuat. NATO tu kuat. Yang bercakap tu beriman, tak beriman pada Allah. Itu kata-kata orang yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata kufur sebenarnya. Bila kita yakin kepada makhluk berkuasa melakukan sesuatu. Bukankah itu mensyirikkan Allah? Jadi kita lihat hari ini, patutnya ulama-ulama kita benar-benar melihat. Kita jangan tengok aja maksiat yang dibuat oleh rakyat, maksiat yang dibuat oleh orang-orang bawahan. Kita jangan tengok aja kerosakan yang ada pada orang bawahan. Kita kena tegur pemimpin-pemimpin. Kita perlu berdebat, berbahas, berbincang dengan hikmah. Macam mana nak menasihati pemimpin dengan cara yang terbaik. Patutnya macam tu. Tapi kenapa kita pula pada hari ini mempertahankan pula dia? Kalau betul, Alhamdulillah, kita pertahankan. Tapi kalau salah, kita pertahankan juga. Ini Nabi gambarkan, kan, kamu akan masuk sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta, sampai dalam lubang biawak. Sampai dalam lubang biawak. Ni sekarang ni lubang biawak lah ni. Kemudian bila pemimpin berani di depan mikrofon, berani di hadapan penyokong dia, tetapi bacul bila berhadapan dengan tali-tali, tangan-tangan ajaib, tangan-tangan tersembunyi di belakang mereka, bacul berhadapan dengan makhluk yang kata, kalau kau tak buat macam ini, kau tak jadi dah menteri, kau tak jadi dah PM, kau tak jadi dah ni, kau akan dirosakkan, rakyat kau akan dihancurkan, negara kau akan dimusnahkan. Takut bacul dengan musuh-musuh yang memegang tengkuk, yang memegang jiwa mereka, jantung mereka. Takut. Kenapa takut? Kerana dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut aja Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Bersumpah dengan nama Allah, tapi hati terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia berani mengkhianati rakyat, mengkhianati amanah. Kita berjaya menipu rakyat. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang berlaku di hadapan kita. Ini yang Nabi gambarkan, sejengkal demi sejengkal ikut, sehasta demi sehasta ikut, sampailah masuk lubang biawak. Ini yang patut orang alim kita, ustaz-ustaz PhD kita bincang. Sekarang ni kita dah dalam mana dah dalam lubang biawak sekarang ni? Nombor satu, kena discuss apa dia Yahudi dan Nasara. Sebab Nabi sebut tu musuh. Musuh Yahudi dan Nasara. Kita kena kenal musuh. Hari ni kita tak kenal musuh. Sebab tu kita jadikan musuh sebagai kawan kita. Satu bantal dengan kita. Boleh berbincang, berpelukan dengan musuh. Nampak macam kawan, tetapi rupanya musuh. Di belakangnya ada Zionis. Di belakangnya ada Nasara. Di belakangnya ada Yahudi. Yang merosakkan, yang memusuhi Allah, memusuhi Islam, memusuhi rakyat Malaysia. Jadi pemimpin kita ni penakut dan pengecut. Kecualilah pemimpin yang beriman. Adakah pemimpin yang beriman hari ini? Bincang. Apa tanggungjawab seorang pemimpin kepada rakyat? Bukan hanya nak mengikuti manifesto, memenuhi manifesto kempen politik. Bukan. Itu bukan tanggungjawab yang hakiki. Tanggungjawab yang hakiki seorang pemimpin membawa rakyat dia kepada kebahagiaan yang sebenar di dunia dan di akhirat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh zulumati ila nur. Ini bahawa tanggungjawab pemimpin. Apa tanggungjawab dia? Tanggungjawab dia ialah untuk nak mengajak manusia keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam suratul Baqarah tadi. Bukan bawa manusia lebih teruk lagi.
Oh dulu kan kita semua tak pernah dengar tentang kan gender jantina yang ketiga. Sekarang ni dah ada jantina yang ketiga. Yang pertama namanya laki-laki, yang kedua namanya perempuan, yang ketiga namanya miscellaneous, pelbagai. Boleh jadi laki, boleh jadi perempuan, boleh jadi dua-dua. Kita kena buka pemikiran kita, kena buka hati kita kan. Berkata seorang pemimpin dalam satu wawancara di luar negara, Tuan, sekiranya Tuan menjadi Perdana Menteri atau Tuan memimpin Malaysia, negara Malaysia, maka apakah Tuan akan menerima apa yang dipinta oleh antarabangsa? Apa dia? Lesbian, gay, lesbian, bisexual dan sebagainya, transgender and LGBT. Adakah kamu akan terima? Apa dia kata? Saya tak ada masalah. Tetapi budaya kami di Malaysia, our traditional, our budaya tidak membenarkan LGBT. Jadi saya mengikut majoriti. Nampak? Di mana akidah dia tu? Di mana akidah dia? Minta maaf noh, tolong jangan tulis. Tolong jangan tulis nama. Faham-faham je lah. Jadi saya nak mengajak sini bagaimana Nabi telah menyatakan kamu akan ikut Yahudi, akan ikut Nasara, sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta, sampai masuk lubang biawak. Ulama kena bincang, apa maksud sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta, apa maksud lubang biawak, apa maksud Yahudi dan Nasara. Bagi penjelasan kepada umat. Kenalkan dengan musuh, kenalkan dengan kejahatan yang mereka buat. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu wallazi la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu, siapa dia? Al-yahud wallazina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu mereka yang paling kuat sekali, manusia yang paling dahsyat sekali, paling kuat sekali bermusuh dengan orang-orang yang beriman. Siapa dia? Al-yahud, Zionis. Wallazina asyraku, dan mereka yang mensyirikkan Allah. Jadi para munafikin yang mensyirikkan Allah ni munafikin. Nampak macam sembah Allah, tapi rupa-rupanya dalam hatinya menyembah nafsunya, menyembah bos dia, menyembah dia punya ketua dia, menyembah dia punya masyarakat dia, nak ikut arus, nak ikut semua sekali. Musyrikin. Di sinilah kita lihat bagaimana penting para ulama kita sebenarnya berfikir macam mana cara kita nak membebaskan kemelut kefahaman jahilnya umat hari ini. Jadi di sinilah kita nampak rupa-rupanya yang dimaksudkan dengan sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai lubang biawak, itu menunjukkan nombor satu, kelesuan ulama. Nombor satu, kelesuan ulama, sehingga umat masuk terikut, terpengaruh dengan Yahudi dan Nasara, masuk dalam lubang biawak. Kenapa? Ulama lesu nak memberitahu yang ini al-haq, yang ini al-batil. Lesu yang dicakap bab ibadah sahaja. Kunut, kan? Kunut ni bid'ah tak bid'ah. Baca Yasin, bid'ah tak bid'ah. Dan kemudian orang yang baca Yasin, baca tahlil dan sebagainya pula, jawab pula, pergi jawab. Berapa nak jawab? Tak payah jawab. Biarkan. Orang nak tuduh suka bergaduh ni, tak payah kita tak payah involve lah. Buang masa. Jadi siapa yang kita nak bersama-sama ni? Kita nak kena bersama-sama dengan orang alim ulama yang menjaga takwanya, yang wara', yang bertakwa, yang berakhlak, yang beradab. Bukan yang jenis bantai orang, pukul orang. Saya tak cakap siapa-siapa, no. Kita buat muhasabah diri kita. Kita buat muhasabah diri kita sama-sama. Sebab umat sedang menuju kepada lubang biawak ni. Di mana para ulama yang lesu dan pemimpin-pemimpin yang beriman, yang bertakwa, bagi khutbah, bagi ceramah. Tapi bila kita nak minta supaya kita sama-sama bersatu, sama-sama melihat semula isu dengan kacamata basirah, iman, Islam dan takwa dan ihsan tadi, tiba-tiba dia kata kita kena jaga maslahah parti,
Masalah parti lebih besar daripada masalah Islam. Masalah parti lebih besar daripada masalah Islam. Inilah dikatakan jamaah. Inilah dikatakan amal jama'i. Sedangkan parti itu memecah belahkan kita. Kita kena ada jamaah. Betul, kita kena ada jamaah. Kita kena ada ta'ifah mansurah. Ta'ifah, kelompok-kelompok. Ta'ifah najiyah, ta'ifah mansurah. Kena ada kelompok-kelompok. Kena ada jamaah-jamaah. Tapi bukan jamaah kelompok yang diasaskan oleh sistem Zionis. Apa dia yang diasaskan oleh sistem Zionis? Kita kena ikut ni. Kalau tak ikut, parti kita habis. Yang nak dimenangkan parti. Kenapa? Kalau parti kalah, Islam kalah. Betul ke? Tak. Islam takkan kalah. Islam lemah. Kerana hari ini umatnya, kepimpinan umatnya, ulama'nya memilih mengikut sistem manusia. Mengikut sistem mulkan jabariyah. Sehingga sistem mulkan jabariyah itu membentuk satu pemikiran, satu perasaan, satu pegangan yang sebenarnya menjadikan umat jumud dengan perjuangan. Dia nampak berjuang politik saja. Dia tak nampak berjuang ni dakwah. Kalau yang dakwah, tak nampak pula berjuang ni kena tarbiyah. Kena tarbiyah. Kena bentuk umat. Kena bina umat. Daripada seorang yang tidak tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bentuk sehingga dia memahami kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak cukup memahami, dia kena menghayati, kena mendukung, kena memperjuangkan. Ini kita lihat lesu, ulama kita lesu. Jadi apa sebenarnya maksud kamu akan ikut jejak langkah umat sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta sehingga masuk ke dalam lubang biawak? Ulama lesu, tu maksud dia. Sehingga ulama tidak boleh memimpin umat. Tak boleh memimpin umat. Dan kemudian umara pula, kepimpinan juga bukan saja lesu, beku, tapi mereka pengecut, bacol dan berpegang kepada makhluk dan nafsu. Pemimpin ikut nafsu. Kenapa ikut nafsu? Sebab dia mengikut sistem yang mengagungkan nafsu. Apakah sistem yang mengagungkan nafsu? Sistem yang mengagungkan nafsu. Itulah yang dibuat oleh mulkan jabarian yang ada pada hari ini. Sehingga takut untuk kembali kepada dinar. Takut. Kenapa? Nanti kita kena boykot. Takut pada makhluk. Boykot kita. Sedangkan Allah yang menjadikan semua makhluk. Takut kepada makhluk yang akan mengepung kita. Sedangkan Allah SWT yang menjadikan seluruh alam ini. Jadi ini sebenarnya adalah perkara yang kita hari ini nampak. Itu maksud dia. Kita ingat, ikut jejak langkah umat sebelum kita Yahudi Nasara tu, kita ingat, kita duk follow baca. Tak. Tanda yang pertama, ulama lesu. Para pendakwah terikat dengan nafsu mereka. Pendakwah pula ikut nafsu. Nampak macam dakwah. Namanya da'i. Namanya PU. Namanya profesor. Namanya PhD. Namanya ustaz sejuta umat. Tetapi dakwah ikut nafsu. Kenapa dakwah ikut nafsu? Mereka bukan membangkitkan umat. Mereka hanya menghayalkan umat dengan ceramah-ceramah yang umat sendiri nak dengar. Bukan yang Allah suruh sampaikan. Yang Allah suruh sampaikan, mengajak umat melawan hawa nafsu mereka. Mengajak umat kembali kepada Islam yang sebenar. Bukan Islam yang didefinisikan oleh Amerika. Yang didefinisikan oleh Zionis. Islam yang mengikut hawa nafsu. Tapi Islam yang benar-benar datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendakwah ikut nafsu. Jadi di mana umat kita nak ikut siapa lagi ni? Jadi sebab itulah kita kata, bila kita lihat dalam keadaan bila rasa masuk lubang biawak, Nabi kata apa? Masuk lubang biawak. Apa maksud masuk lubang biawak ni? Musuh telah berkepung kita. Sehingga kamu akan masuk dalam lubang biawak. Lubang biawak tu apa? Musuh yang kepung kamu. Kita tak rasa ke? Kita sedang diserang, sedang dikepung oleh musuh. Kita tak rasa ke? Kita tak rasa ke? Kita sedang dikepung sekarang ni. Kita tak rasa. Kita masih lagi boleh makan, minum sebagainya. Kan, dengan rasa tenang. Kita tak terfikir pun nak proses diri kita, tingkatkan iman kita, takwa kita, dekat Allah, kenal Allah. Kita tak terfikir pun nak kenal Allah. Kita solat tu, kita kenal ke yang kita sembah tu siapa yang kita sembah tu? Yang kita sembah tu siapa? Kita kenal ke?
Kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita boleh bermaksiat di hadapan Allah? Macam mana kita boleh melaksanakan kelemahan-kelemahan di hadapan Allah? Jadi banyak benda sebenarnya yang kita kena tengok balik, patah balik. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini bagaimana keadaan yang ada sehingga masuk ke dalam lubang biawak ni musuh menjadi kepokongan. Jadi lubang biawak ni bukan gua, ni bukan gua Ashabul Kahfi, bukan. Lubang biawak ni bukan gua. Kita ingat kita dah masuk zaman Al-Kahfi, kena baca surah Al-Kahfi. Kemudian kita kena amalkan. Kemudian kita boleh kena pindah, duduk pergi buat Muslim village kat hutan mana-mana, duduk dalam gua. Ini dia gua Al-Kahfi. Bukan, kita bukan duduk dalam gua Al-Kahfi. Selagi hati kita, fikiran kita masih sayang dengan sistem jahiliah, masih bersama dengan nafsu, tak duduk dalam tarbiyah, kita duduk dalam lubang biawak. Bukan gua Al-Kahfi, kita duduk dalam lubang biawak. Sebab tu kita tak boleh keluar. Hari ni boleh berselawat, hari ni boleh berzikir, besok lusa habis, hancur. Tengok cerita-cerita balik, tengok ni semua habis. Kita nak buang kelemahan kita, habis, tak boleh nak buang. Lemah, ikut saja. Ini perkara yang sebenarnya kita sedang dikepung. Sehingga berlakulah sampai satu peringkat. Allah gambarkan apa? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar. Boleh cegah tiba-tiba kita solat, kita buat maksiat. Kita solat, kita buat mungkar. Kita solat, tapi kita tak boleh nak islah diri kita, nak buang kejahatan kita. Tak boleh nak bertaubat. Tak boleh nak bertaubat. Tak boleh nak bertaubat. Kita tahu kita ada salah. Kita tahu kita ada dosa, mungkar, maksiat, fahsyak, tak boleh. Kenapa? Kita dah duduk di dalam lubang biawak. Dah duduk dalam lubang biawak. Dengan kelesuan ulama. Ulama bukan lesu, dia tak bercakap. Nak sebut kat sini, no? Biar kita faham sama-sama lah. Ulama lesu ni bukan maknanya dia tak berdakwah. Dia berdakwah, dia berceramah, dia berbahas, malahan dia berdebat. Tetapi yang diceramah, yang dibahas, yang didebat hanyalah perkara-perkara remeh, cabang-cabang, forok masail, perkara-perkara yang cabang-cabang, ranting-ranting, bukan perkara yang dasar. Apa perkara dasar? Al-iman. Macam mana iman nak dihidupkan, hati nak dibersihkan, itu yang asas, yang dasar. Kita berniaga, macam mana meniaga menjadi jalan dekat dengan Allah. Bukan kita meniaga banyak-banyak, besok boleh bagi ustaz sumbangan dana supaya boleh buka madrasah. Ustaz-ustaz pun galakkanlah anak-anak murid dia. Kita kena cari orang yang ada duit ni, kaya-kaya ni, supaya boleh bagi sumbangan pada kita ni. Dia tak fikir nak bina umat, dia fikir nak bagi madrasah dia naik. Bukan madrasah tak penting, tetapi bagaimana duit, wang, sumbangan itu yang dinampak lebih utama daripada membina kekuatan ummah. Ini perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Ini lubang biawak ni. Ini lubang biawak ni. Kita dah duduk dalam lubang biawak ni, tak boleh keluar ni. Dengan najisnya, dengan taiknya, dengan udaranya yang kotor, yang berbau busuk dalam lubang biawak ni, busuknya, panasnya. Di bawah gurun panas. Dengan keadaan biawak pula datang, kita tengok ya, sampai masa dia terkam, sampai masa dia gigit sikit-sikit, makan habis. Kita duduk dalam lubang biawak ni, tak boleh lepas, tak boleh keluar. Allah berfirman dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Nak amalkan macam mana? Sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya orang yang berhijrah, sesungguhnya yang berjihad pada jalan Allah, ulaika yarju rahmatullah, mereka lah orang yang berhajatkan kepada rahmat Allah. Ini kita jaga tak iman kita? Saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah pada malam ini. Kita rasa iman kita terjaga tak? Kita jaga tak? Meningkat tak kita? Kenal Allah, semakin kenal Allah tak? Semakin yakin dengan Allah, semakin rasa dekat dengan Allah. Awaludin ma'rifatullah, kata para ulama muhakkikin, awaludin ma'rifatullah. Kita makin dekat dengan Allah tak? Makin kenal Allah tak? Hati kita ni, hati kita. Kemudian selepas tu,
adakah kita mula merasai tentang keadaan bahawa kita ni sebenarnya bukan saja hidup dengan Islam, hidup dengan iman, tetapi kita mesti juga berjuang. Kita rasa tak kita perlu berjuang? Saya nak baca di sini, tuan-tuan dengarlah, no? Saya nak baca sikit lah. Ini adalah surat terbuka kepada Perdana Menteri Malaysia. Surat terbuka kepada Perdana Menteri Malaysia. Daripada NGO-NGO aktivis Malaysia. Pengamal perubatan, peguam dan rakyat. Jadi surat ini daripada NGO. Surat terbuka. Tapi saya tak nak baca habis sebab surat ini belum lagi di ini lagi. Tapi nak sebut kat sini, mendesak supaya kerajaan melakukan sesuatu yang benar-benar terbaik, iaitu antaranya mendesak kerajaan supaya melakukan suatu yang kita katakan sebagai immunity, public immunity evaluation. Public immunity evaluation. Jadi sebenarnya tak lama lagi kita akan berhadapan dengan pelaksanaan IHR, International Health Regulation daripada WHO. Kalau Malaysia tidak membantah dalam masa terdekat, maka kita akan duduk di bawah IHR. Tapi nak sebut sini, saya rasa Malaysia tak akan berani membantah kerana kita tidak ada pemimpin yang berani. Pemimpin yang berani. Pemimpin yang boleh bercakap, ada. Pemimpin yang boleh berdebat, ada. Pemimpin yang boleh menghukum orang, ada. Pemimpin yang boleh nasihat-nasihat orang, ada. Jangan tidur dalam parlimen, ada. Pemimpin-pemimpin yang boleh mencari projek, ada. Pemimpin-pemimpin yang boleh melakukan kronism, melakukan perkara-perkara yang skandal, banyak. Tapi pemimpin yang berani menegakkan perjuangan untuk kepentingan rakyat yang benar, yang berani menegakkan perjuangan menegakkan kepentingan negara, kepentingan bangsa. Nak sebut bangsa pun payah. Ada tak hari ni? Tak mahu no. Yang ada pemimpin yang berfikir bercakap untuk kepentingan parti politik masing-masing. Yang itu ada. Dia cakap isu A, isu B, isu C untuk kepentingan politik mereka. Sama ada politik peribadi mereka ataupun politik kepartian mereka. Untuk rakyat, bila boleh memberikan merit, keuntungan kepada kepartian mereka, boleh keuntungan kepada politik peribadi mereka, baru dia dengar. Baru dia dengar. Bukan ikut lagi, bukan buat lagi, dengar. Ada pemimpin-pemimpin yang nampak macam orang tengah. Tak sini, tak sana, tak sini, tak sana. Saya ni neutral, natural. Orang tengah, saya ni bukan. Saya bersama dengan negara. Saya nak menjunjung perlembagaan negara. Saya nak menjunjung perlembagaan Malaysia. Saya nak menjunjung undang-undang negara. Rukun negara, saya nak junjung. Saya diamanahkan, nampak macam natural. Orang yang tabi'in, mengikut neutral, tak menyebelahi mana-mana. Tapi selagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadi matlamat mereka, maka sebenarnya mereka mengkhianat diri mereka sendiri. Mengkhianat diri mereka sendiri. Sebab itulah antara perkara yang saya nak sama-sama sampaikan pada malam ni, salah satu je, banyak-banyak nak cakap ni. Bagaimana yang telah kami bincang-bincang di dalam perjumpaan, ada banyak isu. Antaranya isu ekonomi, antaranya isu sosial, antaranya isu keperpaduan umat. Kita bincang macam mana nak menyatukan umat, kita bincang. Jangan ingat NGO ni
fikir nak menentang kerajaan je, bukan. NGO bukan nak menentang kerajaan. NGO bukan nak menentang siapa-siapa pun. NGO hanya ingin menyatakan apa yang mereka rasa yang ada masalah, mereka nak nyatakan supaya didengari dan dijawab. Dijawab. Kenapa nak minta mereka jawab? Sebab kita nak pastikan mereka dengar. Ni dengar, dia kata dengar tapi tak jawab. Jawapannya apa? Ditutup FB-nya. Ditutup channelnya. Ditutup TikTok-nya, Instagram-nya, di block. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Bukan jawapannya mendengar, melihat. Sebab yang cakap ni bukan orang bodoh-bodoh. NGO ni, ingat NGO ni bodoh ke? Ingat bila dah masuk kerajaan, dah jadi menteri, pandai, cerdik. Tak semestinya. Cerdik bukan sebab jadi menteri. Menteri yang bodoh pun ramai. Kan? Kalau kita nak cakap macam itu. Jadi NGO ni dia ada pakar dia. Kalau bagian medical, kita ada pakar dia. Ada penasihat dia, ada pakar rujuk dia. Bukan kata sebarang kata. Kita cakap benda yang bodoh, memalukan diri kita sendiri. Kan? Tapi menteri bertindak bodoh, itu menunjukkan kebodohan menteri. Bertindak bodoh. Apa tindak bodoh tu? Dia tuduh aja. Ini semua anti-vaksin. Ini semua golongan anti-vaksin. Dia tak sedar yang bercakap berkenaan vaksin tu ialah pakar yang telah pun ambil vaksin, yang telah sakit dan kena, dan pakar yang telah mengkaji. Pakar, bukannya orang biasa. Jadi nak sebut kat sini, kan? Menteri yang tak cerdik ni, nak cakap bodoh lagi, marah. Tak cerdik lah. Dia kata ni semua orang anti-vaksin Melaka. Ni semua orang anti-vaksin Melaka. Dia cakap pasal vaksin, anti-vaksin. Cakap pasal sosial, anti-sosial. Cakap pasal satu benda, anti dia. Kenapa saya nak highlightkan sini? Kerana telah ada satu move, satu gerakan dari kalangan mereka yang seolah-olahnya menjaga kesihatan rakyat, seolah-olah mahu menyelamatkan rakyat dengan ubat yang betul dan sebagainya. Tetapi mereka sebenarnya mempromosikan ubat-ubat yang mereka nak jual, vaksin yang mereka nak jual. Ubatnya, vaksinnya. Ada orang kata vaksin, sama lah tu. Jadi yang nak jual. Jadi sebenarnya saya nak sebut dekat sini beberapa perkara. Sebab selepas ni tak lama lagi kita akan didendangkan dengan penyakit-penyakit baru. Seperti penyakit X, disease X. Penyakit X. Jadi penyakit X ni apa? Kami pun tak tahu apa dia, kat mana dia, macam mana dia. Tapi kami tahu dia bahaya. Kalau kena, dia lebih cepat merebak. Kalau kena, dia lebih cepat membawa kematian. Membawa kematian. Inilah yang disebut dan didendang-dendangkan. Didendang-dendangkan di dalam berita-berita. Oleh itu kita kena ambil vaksin. Kita kena ambil sekian. Maka di sini kita akan ada satu cadangan yang akan kita buat satu perbentangan. InsyaAllah kita akan bentang satu perancangan dalam masa terdekat, insya-Allah sebelum puasa. Tadi saya minta tuan-tuan perempuan ambil pot, dengar pengumuman ni, sebarkan seluasnya sebab kita nak semua rakyat dengar. Kita nak semua rakyat dengar. Termasuklah yang di Pertuan Agong dengar. Kita minta tuanku dengar. Kalau tak nak jumpa, memang kita nak jumpa, tak nak jumpa. Kita tahulah siapalah kami. Siapalah patik-patik yang ada ni. Nak jumpa dengan orang besar-besar negara. Siapalah kami. Tak nak jumpa, tak nak dengar, tak apa. Dengar PC kami. Kita akan buat ni. Kita akan buat ni PC. Kita akan menyatakan secara jelas dan nyata. Bagaimana selepas 4 tahun. Sejak daripada tahun 2020. Malaysia telah diserang dengan COVID-19 dan juga segala penyakit-penyakit yang disebut tadi. Sebenarnya dah 4 tahun
Dan kita lihat more than 80%, lebih daripada 80% rakyat telah recovered secara berjaya. And walaupun setelah sebahagian mereka mengambil multi dosage kepada vaksin, tapi dah berjaya. Tetapi di sini kita lihat kan, sebenarnya yang kita nak tekankan sini ialah kita kena kembali kepada natural immunity. Kita nak kembali kepada immunity yang natural, yang tabi'i, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, terutamanya manusia. Jadi insya-Allah kita akan dedahkan kepada umum, dan saya tak nak cakap habis pada malam ni. Saya nak cakap, nak sebut sini, sekiranya mereka menyatakan ada penyakit yang baru datang, contohnya kanser cervical, kanser cervical untuk perempuan, wanita, maka dia pun menggalakkan orang untuk pergi ambil ubat vaksin yang boleh menghapuskan kanser cervical olok-oloknya, ataupun kanser ataupun ubat yang datang daripada penyakit denggi. Denggi akan jadi sesuatu yang merebak besar, menjadi sesuatu yang susah nak dikawal, dikontrol. Selepas mereka mengeluarkan nyamuk-nyamuk, sebanyak ratusan ribu nyamuk diterbangkan, dikeluarkan sebagai senjata biologi katanya, untuk menjadikan nyamuk-nyamuk Aedes yang ada ni mandul supaya mati semua. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, kan, sebenarnya ada udang di sebalik batu perkara-perkara yang disebut. Minta maaf, kita akan dedahkan insya-Allah, kemungkinan minggu depan kita akan dedahkan. Dan kita akan dedahkan bukan hanya dengan cakap tolonglah, tolonglah, tidak. Kali ini kita akan dedahkan dengan fakta dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kajian yang dibuat. Kajian yang dibuat. Dan kita bersedia insya-Allah untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, sekiranya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar berkenan untuk menghadap, kami akan menceritakan apa yang ada. Patik-patik semua buat kajian. Kita tak ada kepentingan apa pun. Bukan nak minta jawatan jadi menteri ke, bukan nak minta duit 1 sen pun kami tak nak minta. Tapi apa yang kami nak sampaikan ialah kajian-kajian dengan fakta-faktanya. Dan kemudian daripada kajian itu nak minta lah tuanku Yang di-Pertuan Agong dan juga siapa-siapa pemimpin supaya mendengar dan mungkin berfikir, dan kemudian mungkin bertindak mengikut masing-masing. Kita tak paksa nak suruh ikut ke tak ikut, itu terpulang. Kita cuma nak sampaikan saja. Kita nak sampaikan saja. Ini berkaitan dengan kesihatan yang terlalu urgent, kerana IHR akan implemented. IHR akan implemented. Dan kemudian selepas itu ada lain pula, masalah ekonomi pula. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi negara ni makin teruk. Orang duk cakap kan duit ringgit jatuh teruk, paling rendah 4.8 lah dan sebagainya dengan Amerika USD. Jadi kita bukan nak cakap pasal duit jatuh tak jatuh. Kita nak cakap apa solusinya yang kami pihak rakyat nak cadangkan kepada menteri-menteri yang perasan pandai. Kami tak perasan pandai, tapi kami nak sampaikan. Kita ada pakar-pakar ekonomi. Kita ada pakar-pakar keuangan. Yang mana pakar-pakar ini mempunyai idea-idea yang excellent. Tapi tak didengari. Malahan sebahagian daripada mereka merupakan bekas penasihat-penasihat juga, yang pernah menyampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia. Jadi apabila kita nak menyampaikan sesuatu, maka pada masa itu kan adalah perkara-perkara tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak ada pula sebab kata tak boleh. Tak boleh aja. Kenapa? Melawan. Kerana melawan IMF, International Monetary Fund, melawan World Bank,
Kita nak independen. Malaysia ni nak independen. Nak independen daripada penjajahan. Mana-mana penjajahan. Atuk nenek moyang kita telah menggadaikan nyawa mereka, darah mereka, kesusahan hidup mereka untuk membawa kepada kekuatan anak bangsa memerdekakan negara. Walaupun kita ni tidak merdeka sepenuhnya. Pandai, British pandai tipu kita. Menjajah, tipu kita, pandai dia. Kita kena tipu sampai sekarang. Jadi kita nak sampaikan. Ni peringkat awal, ni nak sampaikan aja. Bukan kita nak paksa. Kita bukan kata ikut kami pasti berjaya. Tidak. Kita nak sampaikan bincang. Dengan forum yang telus. Terbuka. Bincang. Bahagian keselamatan makanan. Food security. Pun satu masalah juga. Bagaimana petani-petani kita beras. Petani-petani yang menanam padi. Duduk dalam keadaan kesusahan hari ini. Kesusahan dalam kesusahan hari ini. Jadi banyak benda-benda yang berlaku yang kita tak nampak lah, yang kita tak nampak. Jadi sebab itulah dalam pada hari ini kita nak sebut sesungguhnya maksud Nabi SAW, umat kamu akan ikut jejak langkah umat sebelum kamu, yang mana kamu akan masuk sejengkal, sehasta, sehingga akhirnya kamu akan masuk dalam lubang biawak. Maka malam ni kita kena faham. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak mengajak diri saya, sendiri tuan-tuan sekalian, saya bukan nak cerita pasal siapa-siapa, saya bukan nak cerita pasal orang tak pandai ke apa, bukan. Saya bukan nak cerita pasal kami pandai ke, bukan. Saya nak cerita pada malam ini bahawa jangan kita ikut mereka yang mengkhianat negara. Jangan kita mengikut mereka yang mengkhianat negara. Siapa yang mengkhianat negara ni? Mereka yang mengutamakan agenda peribadi. Agenda peribadi. Dalam dan luar. Dan bukan mereka mengutamakan kepentingan antarabangsa. International. Berbanding dengan kepentingan negara. Berbanding dengan kepentingan rakyat. Berbanding dengan kepentingan agama. Jangan ikut. Tuan-tuan, jangan ikut. Kenapa? Kerana sekiranya kita mengikuti apa yang ada pada mereka, kita akan semakin terjerumus semakin dalam dengan lubang biawak yang Nabi gambarkan dalam hadisnya tadi. Kita akan masuk sampai tak boleh keluar dah. Tak boleh keluar. Sehingga bila tak boleh keluar, maka pada masa itulah kita bimbang. Sekiranya ajal kita sampai, kita tak boleh keluar, maka pada masa itu kita akan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena keluar sekarang. Kita kena bina kekuatan. Banyak pimpinan-pimpinan kita. Saya berjumpa dengan Datuk Seri Tan Sri. Jumpa dengan mereka berbincang. Ada juga sebahagian mereka ada tun. Bukan tun M, tun lain lah. Berjumpa, bincang-bincang yang prihatin dengan masalah negara ni, rakyat ni. Mereka menyatakan, kebanyakannya mereka menyatakan kekecewaan. Dan bila disebut kekecewaan tu, bila mereka cadangkan solusi, insya-Allah solusi yang tidak berganti, tidak menyebelahi mana-mana parti politik. Solusi yang datang daripada mereka yang nak membantu negara je. Bukan nak jadi Perdana Menteri ke Menteri, bukan. Nak membantu negara je. Maka solusi-solusi itu ditolak mentah-mentah oleh mereka yang memegang kuasa. Ni zaman-zaman daripada sebelum ni lah. Daripada sebelum ni lagi dah. Benda ni bukan baru tahun ni, baru 2 tahun lepas. Tak, bukan. Dah lama. Jadi kita kena faham. Apabila seorang tu memegang tampuk kepimpinan, maka mereka akan diikat tangannya, diikat kakinya. Sehingga mereka terpaksa mengikut arus. Jadi bagi kita ni, bagaimana yang dinasihatkan oleh pimpinan-pimpinan negara, bekas hakim, bekas ketua polis, bekas macam-macam bekas lah. Mantan-mantan ni kan. Mereka kata apa? Kita kena bina masyarakat kita
sesama kita dengan kekuatan. Itu dia kata. Kalau kita tak bina masyarakat kita orang Islam, orang Melayu contohnya, tak bina kekuatan-kekuatan, kita bina sendiri, bukan nak harap kepada mereka yang ada atas tu tak ingat kita dah. Kita bina sama-sama kita ni. Kalau kita tak buat, dia kata apa? Insya-Allah 50 tahun ke tak sampai kot agaknya, kan, orang Melayu, orang Islam akan jadi orang yang paling terkutuk di bumi sendiri. Benar kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidaklah satu kaum itu menjadi satu kaum yang hina, melainkan mereka hidup dengan perjuangan. Kita ingat tak apa ikut arus, tak apa ikut je lah, apa yang nak buat ikut je lah, tak ada apa-apa. Rupa-rupanya bila mengikut arus, mengikut apa saja nafsu kepada pemimpin-pemimpin ini, nafsu mereka, kita ikut nafsu mereka. Maka sebenarnya kita sedang menuju ke dalam lubang biawak, iaitu menuju kepada kehinaan. Bagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin yang pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tidaklah satu kaum akan mewarisi kehinaan, melainkan mereka hidup bersama perjuangan. Kalau kita tak berjuang, kita rasa kita dah selesa, dah okey dah, makan dah okey dah, minum dah okey dah, rumah dah ada, harta dah ada, kerja dah ada, pangkat dah ada, dah jadi semua kita dah ada, kita rasa okey, tak nak berjuang. Sebenarnya kita akan mewarisi, malahan duduk di dalam kehinaan. Nabi gambarkan apa? Duduk dalam lubang biawak. Duduk dalam lubang biawak. Maka terpulanglah kepada tuan-tuan, puan-puan. Maka sekiranya kita ingin hidup dengan kemuliaan, mati yang berjuang, maka kita kena bersama dengan kepimpinan rakyat yang mahukan kebenaran Allah tertegak. Saya rasa dalam kuliah ni majoritinya orang Islam. Ada yang bukan Islam. Malahan musuh pun ada dalam kuliah ni. Yang menyamar jadi orang Islam ada dalam kuliah ni. Yang duduk dalam kuliah ni cuma dengar nak cari apa poin-poin yang boleh digunakan untuk menentang Islam, ada. Ataupun nak cari poin-poin nak mengenakan pejuang Islam, ada. Ada di kalangan kita mungkin daripada CIA pun ada, Mossad pun ada. Tidak dinafikan, tukang sihir pun ada. Jadi janganlah kita rasa Allah tak tahu. Janganlah kita rasa Allah SWT tidak mengetahui apa yang kita buat di dalam ni. Yang menggunakan kedudukan kita sebagai modal hidup ni nak mengganggu umat Islam. Jangan kita rasa Allah tak tahu. Bukan saja Allah tak tahu, malahan Allah buka kepada sahabat-sahabat yang ada dalam ni, yang Allah buka hati-hati mereka dan basirah mereka yang boleh kenal siapa-siapa dia. Alhamdulillah. Maka saya menyeru pada semua, marilah sama-sama kita tinggalkan makhluk. Jangan kita takut dengan makhluk. Takutlah dengan Allah yang telah menjadikan kita, yang telah memberi nyawa pada kita. Nyawa kita ni pun Allah yang bagi. Sihat kita ni pun Allah yang bagi. Rezeki kita Allah yang bagi. Kita Allah yang punya. Maka jangan kita bersama dengan makhluk yang nak mengkhianati agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu saya menyerulah kepada semua mukhabarat yang ada dalam ni, kepada semua ejen-ejen yang ada dalam ni, kepada semua pegawai-pegawai yang bersama dalam ni, maka marilah sama-sama kita kembali kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kembali kepada kalimah la ilaha illallah. Ini bukan pertembungan antara orang-orang dengan orang-orang, kumpulan dengan kumpulan. Ini bukan pertembungan antara rakyat nak lawan kerajaan ke, bukan. Bukan pertembungan antara rakyat nak lawan tuanku ke, bukan.
Bukan pertembungan antara rakyat ni yang mengganas yang apa, nak lawan dengan siapa-siapa yang baik-baik. Bukan. Ini adalah pertembungan al-haq dan batil. Mana yang hak, mana yang benar bersama Allah, dan mana yang batil bersama syaitan, bersama iblis. Maka sekiranya kita memilih makhluk, tidak memilih Rabb, tidak memilih Tuhan kita, tidak memilih Allah, maka kita akan rugi selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita ingat kita dah okey dah. Kan? Boleh dapat duit sikit. Sebulan mungkin 3,000, 5,000. Sebulan ada sampai 20,000. Ada yang 13,000. Sebulan sampai 33,000 pun ada. Kadang-kadang dia bagi lamsam. Sekali bagi yang ini. Kamu buatlah ini laporan. Kamu pergi kaji. Kamu tengok. Kamu bagi hantar sihir ke dia. Kamu hantar saka-saka apa ke dia. Hantarlah semua. Supaya pergerakan Islam itu terpecah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, ingat Allah tak tahu ke? Allah Maha mengetahui. Dan Allah juga memberikan ilmunya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka saya menyeru daripada malam ni, mari sama-sama, saya sama-sama dengan tuan-tuan semua sekali. Marilah sama-sama kita mengambil Allah. Pilihlah Allah, dialah Rabbul Jalil. Pilihlah Allah, dialah yang menjadikan kita. Jangan pilih manusia. Jangan pilih makhluk. Macam mana hebat pun nampak makhluk tu. Sihirnya, pangkatnya, kuasanya, teknologinya. Hebat mana pun makhluk. Dia masih makhluk. Kosong, tak ada apa-apa. Kosong, tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah Allah. Jadi sebab tu saya mengajak. Saya mengajak semua sekali. Tak kiralah yang namanya Datuk Seri ke, Tun Seri ke, yang namanya Sarjan ke, yang namanya Corporal ke, yang namanya 007 James Bond, yang nama siapa pun, pilihlah Allah. Pilihlah Allah. Macam mana nak pilih Allah ni? Saya nak ajar sikit malam ni. Cuba buat. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ya Allah, aku tahu aku lemah, aku jahil. Ya Allah, pilihlah aku untuk mendapat hidayahmu. Minta pada Allah. Ya Allah, aku dikepung oleh musuh-musuhmu. Ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku. Pilihlah aku untuk dapat cahayamu, ya Allah. Minta ke Allah, jangan tak minta. Kalau kita tak minta, sombong kita. Sombong kita. Kita ingat kita boleh berjaya. Kita ingat nafas ni Allah yang bagi ke kita yang punya. Kita ingat jantung ni Allah yang bagi ke kita yang punya. Kesihatan kita ni Allah yang bagi ke kita yang punya. Bos kita yang namanya Mossad, namanya CIA, yang namanya KGB, atas nama keamanan, keselamatan, tetapi menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tu siapa punya? Dia pun Allah punya. Jadi kita hari ni nak pilih makhluk buat apa? Jangan pilih makhluk. Pilihlah Allah. Tengok dalam hati. Dalam hati, dalam lubuk hati ni tengok betul-betul. Tanya soalan, aku ni hamba siapa? Aku ni hamba Allah yang maha menjadikan, yang maha berkuasa. Atau aku ni hamba makhluk, hamba manusia. Aku taat, aku dengar. Semua daripada manusia, bukan daripada Allah. Tengok dalam hati kita, lubuk hati kita ni, tanya betul-betul. Kalau kita tak rasa apa-apa, minta ke Allah. Saya teringat satu kisah seorang ni, dia bukan agama Islam, tapi dia cukup kuat dengan Kristian. Malah dia nak jadi tentera Kristian. Akhirnya dia masuk Islam, alhamdulillah. Tapi nak sebut sini, apabila dia mendengar azan, pagi-pagi subuh dia tak tidur lagi, ataupun dia bangun awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah datangkan azan. Dia dengar azan, dia rasa sayu hati dia. Kan? Kemudian Allah izin pula, dia bermimpi dengan mimpi yang baik-baik. Tak sebut mimpi apa, mimpi baik-baik.
Tapi dia masih tetap dengan kerja dia. Nak dia memusuhi Islam, nak lawan Islam, nak lawan ni, lawan semua. Tetap dia masih benci. Tapi Allah dah bagi dah tadi cabaran. Dia kata, akhirnya satu ketika dia tak tahan. Sebab dia sayu, dengan azan dia sayu. Dia pun kata, Ya Allah. Dia tak cakap, Ya Allah, minta maaf. Dia cakap Allah. Dia kata, Wahai Tuhan. Dia tak percaya Allah. Wahai Tuhan. Sekiranya Engkau benar-benar ada, ataupun Engkau berkuasa, tunjuklah hati aku ni kepada kebenaran-Mu. Dia minta tu. Dia bukan Islam. Dan dia memusuhi Islam. Pada masa tu, dia cerita kat saya. Dia musuh Islam. Tapi hati dia berdenyut-denyut. Kata apa? Kata bahawa yang ini betul ni. Maka dia minta, Wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Kalau Engkau ada, Engkau tunjukkan pada aku kebenaran yang sebenar. Yang sebenarnya apa ni? Cahaya ni. Dia minta ke Allah hidayah. Apa jadi? Allah bagi dia hidayah. Menangis dia. Lepas tu dia dengar azan. Dia menangis. Dengar azan menangis. Sehingga akhirnya, kalau dia sekali tu dia tidur, dia bermimpi. Dia tengok langit. Dia mimpi, tengok langit. Kemudian dia nampak kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam mimpi dia di langit. Dibentuk oleh awan. Awan bentuk. Dia tengok, dia membaca. Bangun tidur, dia menangis. Dia menangis. Dia menangis. Akhirnya dia pun pergi jumpa dengan seorang. Dia tanya macam mana, dia tanya pandangan. Dia kata senang aja. Cuba kamu mengucap dia kalimah syahadah, masuklah Islam. Maka dia kata, bolehlah, dia kata. Dia mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap kali syahadah. Allah lapangkan hati dia. Yang kita terbuku ni, wahai ejen-ejen, wahai spy-spy, wahai tukang sihir. Yang terbuku dalam hati kita ni, yang tertutup dalam hati kita ni, yang sekarang ni kita rasa, kita buat apa pun tak boleh hilang buku tadi tu. Rasa bersalah, guilty, rasa terbuku dalam hati kita ni. Bila ucap kalimah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hilang. Allah buka hati selapang-lapangnya, bahagia. Ini baru mengucap dua kalimah syahadah, mengaku Allah sebagai Tuhan. Masa bila cakap syahadu alla ilaha illallah, Allah lapangkan. Kenapa? Kerana Allah dah hapuskan dosa dia. Semua dosa kita. Membunuh orang, apa sebagainya yang kita buat semasa kafir, semasa tidak beriman. Bila masuk Islam, Allah hapuskan semua dosa. Itu yang rasa lapang, rasa bahagia. Wahai tukang-tukang sihir yang ada dalam ni, wahai bomo-bomo yang ada dalam ni, wahai spy-spy yang ada dalam ni, wahai orang beriman yang ada dalam ni, tajdidlah iman kamu. Kembalilah kepada Allah. Kamu akan menemui kebahagiaan dan kelapangan. Inilah perkara yang pertama sekali. Kalau tidak, kita akan jadi hamba manusia. Bukan hamba Tuhan. Bukan hamba Allah. Maka kita akan terus sampai mati. Mati duduk dalam kubur. Duduk dalam akhirat. Duduk dalam penyesalan. Penyesalan yang hebat. Menyesal. Kenapalah dulu aku tak mengucap dua kalimah syahadah. Kenapalah dulu aku tak sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa aku tak sebut? Kenapa aku tak ikut orang-orang beriman? Aku akan menyesal. Menyesal selama-lamanya. Bukan setakat menyesal kat dunia. Tak. Sampai bila-bila. Saya menyerulah pada semua. Sekarang ni pertembungan ni al-haq dan batil. Pertembungan di antara kebenaran dengan kesesatan. Bukan pertembungan antara Malaysia lawan Singapura ke, Malaysia lawan Rusia ke. Bukan antara parti ni lawan parti ni ke, kumpulan ni lawan kumpulan. Bukan. Al-haq wal batil. Inilah hakikat lubang biawak yang kita berada di dalamnya. Jadi macam mana nak keluar daripada lubang biawak ni? Wahai tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian,
Yang pertama, tajdid iman kita. Perbaharui iman kita. Ucaplah dengan penuh keyakinan, ketundukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi mereka yang telah Islam, mereka yang telah beriman, banyakkan ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesungguhnya la ilaha illallah itu bukan zikrullah, tapi la ilaha illallah itulah pujian kita, syukur kita, sabar kita, redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu sebenarnya adalah pujian kita, memuji Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Dia bukan zikrullah lagi. Zikrullah ni orang yang lalai, orang yang dah ingat Allah, dah kenal Allah, dia bukan zikir lagi, dia jadi pujian Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya pada engkau lah yang kami bersyukur ya Allah, macam tu. Pada engkau lah kami bersabar ya Allah. Engkau lah yang maha agung ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Engkau lah yang tidak ada yang lebih agung melainkan, tidak ada yang agung melainkan kau. Tidak ada yang ada melainkan kau. Tidak ada yang Rahman, yang Rahim melainkan kau. La ilaha illallah. Tidak ada yang mengampunkan melainkan kau. Tidak ada. Illallah melainkan Allah. Sebab tu la ilaha illallah tu bukan zikir, tetapi la ilaha illallah pujian kita pada Allah. Penyembahan kita, pengagungan kita kepada Allah. Kita rasa seronok Allah pilih kita. Boleh sebut la ilaha illallah. Siapa yang tak boleh mengucap dua kalimah syahadah, siapa yang tak boleh sebut la ilaha illallah, hendaklah kamu bersedih kerana Allah tak pilih kamu. Banyak binatang dia boleh zikir la ilaha illallah. Binatang pun berzikir. Kita, Allah tak pilih berzikir. Allah pilih apa? Sebut, nyanyi lagu Siti Nurhaliza, lagu Piramli, lagu black metal, lagu semua kita boleh buat. Baca semua cakap, tapi la ilaha illallah tak boleh sebut. Kenapa? Kita Allah tak pilih lagi. Minta ke Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Ya Allah, hati aku ni sakit, mati. Ya Allah, berilah hidayah pada aku. Mintalah dengan rendah diri, sekali sebutlah. Minta dengan sepenuh hati. Ya Allah, berilah hidayah pada aku. Ya Allah, berilah hidayah pada aku. Ya Allah, berilah hidayah pada aku. Ya Allah. Itu diamlah. Allah akan datangkan hidayah. Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ni Maha Pengampun. Kita ni banyak salah, banyak salah, banyak dosa. Allah akan ampunkan. InsyaAllah, mudah-mudahan malam ni kita dapat sesuatu yang baik. Minta maaf, sebenarnya tak plan pun nak cakap. Tapi bila kami bincang semalam, bincang dengan sahabat-sahabat NGO yang lain, beberapa lah pimpinan-pimpinan sebagainya. Bincang-bincang. Saya boleh melihat wajah-wajah mereka berkerut, wajah-wajah mereka risau tentang keadaan yang berlaku pada hari ini. Risau. Sama ada risau tu risau kerana mungkin perkara yang buruk akan berlaku dan sebagainya, ataupun risau kerana mereka bimbang mereka akan ketinggalan dalam perjuangan. Risau. Jadi kalau kita hari ni tak risau, dari sudut kita ni terduduk dalam arus, terikut arus, ikut aja jajal ni, di manalah kita di sisi Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kami, dosa kita semualah. Jadi ramai yang mula doa ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan, kita jumpa lagi, insyaAllah. Baik. Jadi insyaAllah, kemungkinan besar hari Rabu depan akan ada satu sidang media. Kita akan ceritakan tentang perkara yang sepatutnya berlaku. Yang sepatutnya berlaku. Kita akan sentuh mungkin bahagian kesihatan dulu. Kemudian ataupun bahagian ekonomi kita akan sentuh sikit. Selepas tu kalau Allah izin boleh bincang-bincang lah kemudian. Tapi kita minta sebarkan lah. Kalau ada tu je sebarkan insyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Mari sama-sama kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا
ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة وفي الأقصى وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, tolong doakan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan semua kita dapat ikhlas, dapat ubudiah pada Allah dan kita boleh kenal Allah dengan kenal yang sebenar insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.